Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 34, baris yang ke-8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Orang yang zahid ialah orang yang mengenal hakikat hidup, hakikat dirinya, hakikat kebendaan dan tipu dayanya, tipu daya kebendaan, hakikat tugas hidupnya, dari mana ia datang, untuk apa ia di sini di dunia, ke mana akan pergi selepas daripada mati, apakah makanan jasmani dan apa pula makanan ruhaninya. Siapakah musuh hidupnya yang sebenar dan bagaimana jalan selamat. Tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keredaan Allah menjadi kejarannya. Kejarannya. Keredaan Allah menjadi kejarannya, hak dia kejar. Kerana itu kecintaan kepada perkara-perkara duniawi tidak mendapat tempat di hatinya. Ia mengambil dan menggunakan kebendaan sekadar perlu dan memandang kepada kebendaan sebagai alat untuk keperluan bagi mencapai ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia orang zahid ni tidak memandangnya, tidak memandang kepada kebendaan sebagai tujuan hidup. Yang menjadi tujuan orang zahid ialah melaksanakan amanah yang dipikul di bahunya, amanah yang akan ditanyanya tentang penyempurnaannya, yakni amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zahid ialah orang yang mengenal hakikat hidup, sebenar-benar hidup kita ni, dan hakikat dirinya, dan hakikat kebendaan dan tipu dayanya, dan hakikat tugas hidupnya, daripada mana ia datang, untuk apa ia di sini, ke mana akan pergi. Ini pandangan orang yang zuhud, orang yang berpaling hati daripada dunia, daripada harta benda dunia. Hati memandang kepada akhirat. Dunia yang ada di tangan dijadikan sebagai alat, sebagai bekalan untuk beramal ibadah, sebagai bekal akhirat. Jadi mengenal hakikat hidup. Hidup kita ni bukan tambahan pula, kita ni ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah Nabi ni halah 780 tu tinggi dah. Tak macam ummah-ummah yang terdahulu hidup ratus-ratus tahun. Kemudian kita ni dengan dunia yang ada, dengan dunia yang ada, setakat mana sebenarnya kita dapat menikmati dunia yang ada? Bila kita tua-tua sikit, penyakit ada bagai-bagai. Banyak benda yang tak boleh nak makan dah. Tak ada ni. Tak selesa dah. Tidur pun tak selesa dah. Lenguh lah, apalah. Ada ni. Hak kehidupan hak sementara ni. 7-80 tahun pun, walaupun hidup mewah, kaya raya pun, macam mana kehidupan kita yang sebenar? Itu boleh kira lagi tu, hak ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pening pala mikir hatu, pening pala mikir ni. Macam-macam benda hak tu ganggu dalam kepala otak kita ni.
Hak tubuh kita ni bertambah lemah dah. Tak macam dulu. Maknanya otak kita bertambah lemah dah, tapi mari macam-macam hal. Hal laki bini, hal anak cucu. Itu hakikat hidup atas dunia. Sebab apa? Sebab kehidupan yang sebenar selepas daripada kematian. Itu kehidupan yang sebenar. Jadi hakikat diri kita ni, hakikat kebendaan dan tipu daya, hakikat tugas hidupnya, dari mana ia datang, untuk apa ia di sini di dunia ni, dan ke mana akan pergi. Kita atas dunia ni tugas untuk apa? Untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Ta'ala menjadikan kita hidup atas dunia, maka kita kena menyempurnakan keperluan hidup atas dunia. Kerana Allah menjadikan kita ni atas dunia. Bukan sebagaimana Nabi Adam AS. Kan permulaan Allah Ta'ala jadikan di syurga kan? Senanglah hidup sebagai dijadikan di syurga. Tapi anak cucu Nabi Adam ni dijadikan hidup di bumi. Maka dalam kehidupan kita perlulah kepada kehidupan untuk atas dunia. Tetapi untuk apa kita di sini ni? Untuk mengabdikan diri akan Allah. Kemana akan kita pergi? Paling hampirnya alam barzah. Atau paling hampir alam barzah, yang mana kehidupan atas dunia ni, makna nak banding dengan kacamah-camah sedap bunyi tu, sedap dia cerita. Kehidupan atas dunia ni dia kata macam ceh gesek dia. Ceh gesek. Faham ceh? Ceh. Itu ni apa kata? Ceh. Colok tu pagi-pagi orang dia duduk hangguk-hangguk tu. Tu colok. Gesek. Tak kenal gesek? Gesek cak lada tak kenal? Tak kenal gesek cak lada? Jangan tokek gesek cak lada tu manci bisku. Manci bisku. Yelah, mancis lah nama standard. Ni manci bisku tu. Ni bisku mancis. Mancis apa nama tu? Bisku. Jangan dulu. Cerita lama lah. Gesek murah-murah pun, tuang dia tu zakat 1 juta setahun. Zakat 1 juta setahun. Zaman tahun akhir 80-an. Maknanya zakat 1 juta setahun. Walaupun gesek tu besar je masa tu. Gesek ni mancih lah. Kalau kata colok kata anung colok. Tu kata colok tu orang duduk hangguk pagi-pagi tu. Colok tu. Ayo tengok. Dia nyala colok, dia dah hangguk pagi-pagi kat kotak tu. Tu colok tu. Dia standard je mancih lah. Gesek. Mana ceh gesek, lama banyak api tu nyala. Sekejap je. Itulah kehidupan dunia. Sedap tu kan ceramah. Itulah kehidupan dunia. Diumpamakan dengan dia ceramah, dia kata umpama burung hinggap atas dahan kayu. Burung hinggap atas dahan kayu. Lama mana dia hinggap? Sekejap aja dia terbang pergi ke lain pula. Itulah tempoh kehidupan kita atas dunia. Nak banding dengan kehidupan yang kekal abadi pada hari akhirat. Tapi oleh kerana kita ni tidak mengenal hakikat kebendaan, akhirnya kita tidak mengenal akan tipu daya kebendaan. Adapun orang yang zahid, dia kenal hakikat kebendaan dan dia kenal tipu daya. Ada ni. Kita jangan salah faham. Agama kita tidak memusuhi kebendaan. Agama kita tidak memusuhi keduniaan. Tapi kita jadikan ia sebagai jalan untuk akhirat. Kemudian jangan pula, ni dalam Udia Aikim, dia ada buat kempen untuk sedekah jariah. Baguslah, tamu bulan Ramadan ni. Kempen untuk sedekah jariah. Tapi jangan buat gambaran tukar kempen ni pula, rumah nanti, kamu mati, boleh ke siapa? Kereta nanti, kamu mati, boleh ke siapa?
Boleh ke siapa? Boleh ke anak cucu kita lah. Lepas tu, boleh ke anak cucu kita kosong. Kenapa kita kosong? Anak cucu kita dapat manfaat kehidupan, kita dapat pahala. Anak cucu kita beribadah atas rumah tu, kita dapat pahala. Kenderaan anak cucu kita buat guna untuk pergi cari nafkah kerja, kita dapat pahala. Bukan sia-sia. Jadi seolah-olahnya rumah tak ada nilai, kereta tak ada nilai. Yang bernilai sedekah jariah. Dia nak ke sedekah jariah tu siapa ke bagi gambaran bahawa rumah tak ada nilai, kereta tak ada nilai. Kenapa tak ada nilai? Ada orang apabila rumah tu tidak didiami, ada orang diwakafkan rumah tu untuk pengajian. Ada orang dia tak wakafkan, diberi guna tanpa perlu sewa untuk pengajian. Kenapa tak ada guna? Faham tak ni? Kita nak galakkan orang berderma, kita galakkanlah. Jangan risau Allah kau. Macam ginilah. Harta yang kita ada, kalau kita tinggal untuk dipusakai oleh anak-anak, rugi kita. Harta yang ada ni kita infak. Kalau kita tinggal untuk diwarisi oleh anak-anak, rugi kita. Rugi ke mana? Rugi ke mana? Ada anak kita kalau dapat harta benda dia joli, tu rugilah sebab kita tak didikan agama ke dia. Rugilah. Mana ni? Tapi kalau kita didikan agama kepada mereka, kita mati, mereka mewarisi harta benda kita, tak ada rugi. Tak ada rugi. Tak ni. Cuma kitanya hak nak tinggal pada anak cucu kita tinggal. Hak kita nak infak sedekah jariah, kita infak sedekah jariah. Mana ni? Tapi bukan jangan kita berfahaman bahawa kalau kita ni tinggal kepada anak cucu macam kosong. Salah faham gitu tu. Ada ni. Tapi yang pentingnya anak cucu kita tu, anak-anak yang soleh. Itu jelah. Anak-anak yang soleh, dia akan gunakan harta kita untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pahala yang pertama kerana mereka anak kita. Yang kedua kerana mereka menggunakan harta benda kita untuk mengabdikan diri akan Allah. Ada ni. Anak cucu kita dah tetap boleh pahala. Dia beribadah menggunakan harta dia sendiri, tetap kita boleh pahala. Dia beribadah menggunakan harta kita boleh pahala kerana dia tu kita, anak cucu, dia kita lah. Ada ni. Kemudian dia beribadah guna harta kita, tu pahala lain pula. Ini contoh-contoh kita kata. Jadi dalam rumah tu, menantu kita duduk di rumah tu. Menantu kita buat amal ibadah atas nama diri dia, tak ada pahala untuk kita. Dia bukan anak kita. Tapi dia beribadah atas rumah yang kita tinggalkan, kita boleh pahala atas nama rumah tu. Kalau anak, kita boleh pahala sebab dia tu anak kita. Anak cucu ni kita dah. Lepas tu dia buat amal ibadat di mana? Di rumah kita. Boleh pahala di sudut tu pula. Mana ni? Boleh pahala di sudut tu pula. Pahala rumah tempat orang ibadat. Sebab tu apabila nak buat tahlil di rumah arwah, bukan buat tahlil di masjid. Kenapa buat tahlil di rumah arwah? Bila buat tahlil di rumah arwah, berzikir di rumah arwah, tetap boleh pahala dah. Sebab apa? Rumah dia kita buat ibadat. Ni kita tahlil di masjid. Tu atas niat kita lah pahala kepada arwah. Kadang-kadang tak ada pun niat pahala pada arwah. Tu imam yang berdoa pun tidak doakan dalam doa tu untuk hantar pahala pada arwah. Tak ada, jadi untuk arwah. Tapi kalau buat di rumah arwah atas nama rumah tu, tak ada, atas nama rumah. Rumah tu burung hinggap pun arwah boleh pahala. Rumah tu burung hinggap, arwah boleh pahala. Rumah tu ada orang tumpang berteduh, arwah boleh pahala. Sama itulah pula rumah tu orang pula berzikir la ilallah selebih-lebih zikir. Makna rumah yang ditinggalkan tak ada sia-sia. Sebab tu walaupun orang tua sekalipun,
Dia ada tanah, dia bertanam. Tanah nak apa ji? Nak mati lele dah. Nak mati lele. Padahal mati orang kata dulu. Ayah haji tu nyaku boleh tu gagah lagi tu. Nak mati lele, tak boleh nak makan. Tak boleh makan tak apa. Orang lain makan dia boleh pahala. Burung hinggap dia boleh pahala. Burung makan buah tanaman dia boleh pahala. Kenapa sajanya? Jangan cerita gambaran seolah-olahnya kebendaan ni tak ada nilai akhirah. Kena molek letak ada nilai akhirah. Kalau kita nak derma direct tu terderma lah. Ada ni. Tambah pula anak-anak cucu kita tu kehidupan dia mana beres belah kedah, berkemampuan belah kedah, makna kerja tetap belah kedah, maknanya tak ada masalah lah. Ada ni kita nak banyak infak pun tak ada masalah. Anak cucu pun tak bersoal. Kita nak infak banyak mana pun terkadang meninggal, ada harta ditinggalkan. Biasa je anak cucu infak. Kita ambuh dah. Ada ni. Sebab dia ada kerja tetap sendiri, ada pendapatan sendiri. Bahkan dia lah tiap-tiap bulan beri duit kepada mak ayah dia. Jadi bila mak ayah dia meninggal, tak ambil duit. Biasa je. Agak duit ni untuk arwah orang tua saya, tolong katalah pondok ke, gitu lah. Dan mana kalau kita tu mana anak-anak lepas belah kedah, kita tak ada apa-apa dah, kita tak apalah, kita perlebihkan sedekah jariah. Tapi jangan pula kita beri gambaran apa yang ada atas dunia ni seolah-olahnya sia-sia. Mana kebendaan tu kita letak molek akan jadi bekal kita pada hari akhirat. Apakah makanan jasmani dan apa pula makanan rohani. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.